Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi kita malam ni ya. Alright, pukul 9:30 malam. Jom sebelum tu saya nak tengok notification, naik ke tak notification saya ni. Alright. So cameraman boleh bersedia 5 minit saja. Takut jatuh ke apa ke? Boleh? Kan? Bersedia 5 minit kalau handphone jatuh ke apa. Okay, so itu kata bahaya tu. Mai duduk depan ni. Cameraman kita ada malam ni. Dah hang. Betul? Dah hang ke? Sebab ini tak boleh nak tengok ni. Alright, ada orang view dah? Tak ada. Ada orang view? Tak ada. Tak ada orang view. Kenapa hang ni kat sini? Itu dia live apa? Okay. Jadi tu dia live je. So tajuk malam ni adalah oksigen, alright? Oksigen terapi ataupun kita panggil dia rawatan oksigen lah ya. Yang kenapa saya nak highlight malam ni sebab hari ni saya menerima banyak mesej ataupun pertanyaan oleh pelanggan yang tanya, Encik Amin, ada tak oksigen? Di situlah saya rasa saya perlu jelaskan kenapa oksigen ni tidak ada di ataupun bukan senang-senang lah untuk kita bekalkan oksigen tu. Alright. So sebelum tu boleh tengok cameraman, tolong jap. Cameraman sebab sini dia hang. So ada ke tak ada ke apa ke? Ada. Alright. So baik, cameraman berharap-harap ada kat depan kita. Alright. So sekarang ni bila kita kata oksigen, alright, kita kena tahu dulu biasanya oksigen yang kita maksudkan dekat farmasi ataupun klinik atau hospital adalah untuk tujuan rawatan. Jadi masalah sekarang ni adalah orang kan makin alert tentang oximeter sejak pemergian Siti Sarah, artis yang dikenali, ramai orang makin mengetahui tentang fungsi oximeter kepada pesakit COVID-19. Jadi dekat situ ramai orang yang nak beli oximeter. Sebab itu hampir semua farmasi habis oximeter yang ada di kedai. Yang ada pun yang premium, yang mahal, yang doktor punya grade, quality doktor. Jadi quality doktor ni diorang guna untuk diagnose. Bila diorang guna untuk diagnosis, semestinya harga dia lebih tinggi sikit lah. Dan bila harga tinggi, tak mampulah untuk orang biasa beli. Sebab harga dia memanglah kadang-kadang ada yang 300, 600 pun ada. Tapi memang dia kualiti dia ada ciri-ciri tambahan lah. Bukan sekadar oksigen sahaja, dia boleh tahu nadi, dia boleh tahu ada satu tu arterial blood pressure. Adalah canggih-canggih lagi. So yang tu saya tak proceed lah untuk beli sebab harga mahal, spesifik market sahaja yang beli. Berapa orang? Kalau ada pertanyaan, mesej ke apa ke, bagi tahu ya. Okay, so oksigen yang dimaksudkan untuk rawatan adalah yang hospital guna. Okay, tapi kena jelaskan juga, ada orang dia tertukar dengan nebulizer. Orang lelah ni tak semestinya dia pakai oksigen. Dia berkemungkinan dia pakai nebulizer. Nebulizer ni digunakan ubat lah sebenarnya. Dia bukan oksigen. Dia macam bagi ubat dekat paru-paru supaya kembang, lepas tu oksigen boleh masuk dengan baik. Kalau oksigen ni, dia oksigen betul-betul oksigen. Bila oksigen betul-betul, dia memang pure oksigen. Dalam pasaran ada dua kategori oksigen. Yang pertama adalah dalam bentuk silinder, tank, tangki. Tangki oksigen. So yang tu adalah kita panggil silinder oksigen. Oksigen tank ataupun tangki oksigen. Dalam tu dia memang ada oksigen dalam tu, pure oksigen. And bila kita oksigen tu beratlah kalau tak pakai lagi. Bila dah guna dia akan jadi ringan. And kita perlu ada meter dia lah supaya dia macam tangki gas memasak. Kalau tuan-tuan perasan, gas memasak kita tu dia ada gas dalam tu. Gas apa? Gas butin. Nanti Google baliklah. Gas jenis apa yang ada dalam tangki memasak tu. Gas memasak tu. So sekarang ni
bila kita pakai untuk memasak, kita terpaksa pakai meter dia sambungkan daripada tangki itu kepada dapur kita. Okey, benda ni sama fungsi dia dengan tangki oksigen untuk kegunaan pesakit. So dia kena pakai meter dia, gauge dia panggil tu, sambung kat situ, lepas tu ketatkan, sambung pula dekat tubing dia masuk dalam hidung, and then buka dia punya switch, lepas tu buka dia punya nak pakai berapa banyak kekuatan oksigen. Dua lah switch biasanya. Lepas tu barulah kita adjust kekuatan dos oksigen tu. Kalau katakan pesakit tu perlukan oksigen yang lebih, dia kena naikkan dos dia sehingga 15 liter per minit, tak silap saya. So dos tu doktor tetapkan. Okey, doktor atau jururawat ataupun pembantu MA yang akan tentukan berapa dos. Kita tak boleh main senang-senang set berapa banyak yang kita nak. Itu jenis pertama. Jenis kedua adalah oxygen concentrator. Oxygen concentrator ni dia bukan dalam bentuk tangki. Dia dalam bentuk segi 4 atau segi 3 ataupun segi apa-apa segi sahaja. Yang penting fungsi dia, dia boleh jadikan dia pakai plug untuk generatekan oksigen tu. Dia ada sistem dekat dalam mesin tu. Bila kita on dia, dia akan ubah udara, sistem-sistem yang dia ada dalam tu, dia jadi oksigen. Jadi oksigen tu tidak ada dalam mesin oksigen tu. Dia hanya ada bila konsep yang dia pakai, dia convert gas-gas tu kepada oksigen. Jadi dijimatlah, tak perlu kita nak tukar-tukar tangki. Itu kelebihan dia. Tapi kekurangan dia, dia mahal. Harga dia mencecah 2,000 ke atas. 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pun saya ada tengok. 6,000 pun ada tengok juga. So kat situ itu kita panggil oxygen concentrator. Alright, oxygen concentrator ni senang digunakan, tetapi kekurangan dia mahal. Kekurangan dia juga adalah dia perlukan plug api untuk berfungsi. Kalau tadi tangki tadi tu kita perlu bawa ke sana ke sini, tangki tu kita kena bawa ke sana ke sini. Kalau concentrator kita tak boleh bawa ke sana ke sini, kecuali yang pakai bateri. Bila pakai bateri harga dia lebih tinggi sikit. Okey, tadi saya dapat message Encik Amin, you ada oksigen tak? Saya pun tanyalah dia, oksigen apa dia nak? I takut le COVID sekarang ni. So I nak prepare kod COVID ni macam mana. So kat situ kita tak pasti apakah yang dimaksudkan oleh beliau tentang oksigen tu. Alright. So sekarang ni sebenarnya rawatan oksigen adalah diperuntukkan oleh doktor sahaja. Doktor sahaja yang akan arahkan, okey, encik, makcik, pakcik, encik kena pergi ke farmasi beli rawatan oksigen supaya dapat rawatan oksigen yang cukup. Sebab kekangan-kekangan hospital sebagai contoh, kekangan klinik sebagai contoh untuk bawa balik ke. Sebab di hospital, di klinik tidak ada servis yang dia bagi percuma untuk bawa balik ke rumah. Sebab yang ada tu hanya untuk kegunaan di hospital atau di klinik. Alright, so di situlah berfungsinya farmasi ataupun Marmin memainkan peranan untuk pelanggan atau pesakit beli ataupun sewa dengan kita oksigen rawatan oksigen tadi. Tapi syarat pertama adalah ianya mestilah recommended oleh doktor. Kita tak boleh terus beli dan guna sendiri. No, tak boleh. Memang sangat bahaya. Dia mesti digunakan untuk tujuan perubatan. Tuan-tuan puan-puan, dia mesti digunakan untuk tujuan perubatan. Alright, now oximeter tadi yang kita letak pada jari tadi tu, kegunaan dia adalah untuk tahu berapa banyak oksigen dalam kita punya darah tanpa kita ambil darah. Alright, senang saja, kita letak kat jari saja. So make sure oximeter yang kita beli tu betul-betul boleh guna lah. Maksud saya bila kita cek tu, bacaan dia tu mestilah tepat. Sebab tu kerajaan mengawal sedia penjualan ataupun produk kesihatan untuk cek kesihatan ni. Sebab salah bacaan, salahlah semuanya. Salahlah banyak-banyak masalah. Contohnya kita sepatutnya ada darah tinggi, tapi bila kita cek tekanan darah tidak ada darah tinggi. So agak bahaya. Sebab tu mesti tepat.
dan dia mesti dikawal selia spek-spek yang perlu ada dekat alat tu. Same goes to oximeter. Okey, dia mestilah tepat. Kalau kita kata dia ada plus minus lah perbezaan, tapi janganlah pula bila kita test dekat pen pun detect juga bacaan oksigen. Itu dah tak betul. Dia mestilah letak pada jari kita dan dia akan detect oksigen, berapa oksigen dalam darah kita, dalam pulse, kita panggil pulse oksigen. Alright, so bila pakai oksigen terapi memang recommended kita ada juga oximeter. Alright, tetapi kalau pakai oximeter tak semestinya anda perlu beli oksigen tank ataupun oksigen concentrator, tak perlu. Alright, kita hanya perlu tahu nak tengok oksigen tu drop ke tidak, and then macam mana pattern dia. Sekiranya ada drop tanpa semput lelah, terus ke hospital atau klinik. Nanti rawatan lanjut akan diberikan. Okey, so sekarang ni untuk oksigen concentrator ataupun oksigen terapi atau oksigen tank, pastikan anda beli yang betul-betul lah. Kalau beli tak tempat yang contohnya kita tak tahu betul ke dos yang masuk dalam paru-paru dia, kita pakai, kita akan letak kat hidung sebagai contoh. Dia ada banyak sebenarnya cara nak bagi oksigen dalam badan kita. Dekat mulut boleh, dekat muka boleh, tutup sepenuhnya pun boleh. Yang tu doktor lah yang akan tentukan di hospital lah ya. Kalau biasa di pasaran kat hidung lah. Kat hidung kita panggil nasal tube, nasal tube kanula. Alright. So dia ada juga dalam bentuk mulut kita, dipanggil mask, dalam bentuk mask punya topeng, dan ada pelbagai lagi. Yang penting kita nak oksigen tu masuk dalam paru-paru kita, daripada paru-paru dia akan serap masuk dalam darah kita, dan oksigen akan berfungsi lah. Sebab manusia perlukan oksigen. Alright, sebab tu kita bernafas, udara masuk. Bila udara masuk, dia akan tarik oksigen masuk dalam darah dan dia akan mengalir ke seluruh badan kita, dan organ-organ kita cukup oksigen. Alright, so ada soalan tak? Yang ada soalan? Okay, so terima kasih kerana menonton. Sihat, alhamdulillah Puan Nosyam. Puan Nosyam, kita punya ahli yang VVIP kita. Terima kasih. Ni Puan Mar ada, cameraman. Puan Mar kenal klinik Bandar Pekan. Alright, so dia kirim salam. Dia kirim salam. Okay, so itu saja perkongsian saya malam ini tentang oksigen. Hopefully memberi pencerahan kepada anda semua. Yang paling penting untuk kes COVID sekarang ni adalah kalau kita tahu oksigen dalam badan kita melalui oximeter, tanpa ambil darah, tanpa invasive procedure, itu dah cukup baik. Alright, so jumpa lagi kita pada lain hari, lain waktu, lain masa. Bersama saya lagi nanti Encik Amin, farmasis, dan juga CEO Farmasi Mamin. Alright, so sekiranya anda memerlukan bantuan kami, memerlukan stok peralatan, barangan dan juga pertanyaan tentang farmasi, kesihatan atau apa saja, PM sahaja kita, WhatsApp ke, ada nombor dekat page kami. PM, kita akan reply insyaAllah, dan hopefully kita mampulah deliver apa yang expectation oleh pelanggan. Alright, so jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tekan. Cameraman kita lambat tekan sikit. Alright, so off kan. Jangan tertukar. Complete. Okay, jangan tukar kamera pula. Alright.